Salam sejahtera. Video yang cikgu nak kongsikan kali ini iaitu tema 9 bagi bahasa Melayu tingkatan 4. Baiklah, tema 9 berbunyi Sayangilah Malaysiaku. Dan di bawah tema 9 ada tajuk kecil iaitu Identitiku. Bagi tip pelajaran, pada akhir pelajaran murid dapat mengendaraikan kategori golongan kata tugas, prakuasa dan baca kata yang terdapat dalam bahan bacaan dengan betul. Nombor 2, pelajar boleh membina ayat dengan kata hubung secara gramatis berdasarkan standard pelajaran iaitu 5.2.4 iaitu mengenal pasti dan menggunakan kata tugas dengan betul mengikut konteks. Aktiviti yang boleh dilaksanakan iaitu murid boleh baca bahan dalam buku teks bahasa Melayu muka surat 118 hingga ke 119. Lepas itu ada sesi tutorial antara guru dan murid. Kemudian murid menonton video tajuk kata hubung. Dan mereka lepas itu murid akan membaca petikan dan kategorikan kata hubung. Dalam aktiviti menonton video YouTube kata hubung di mana murid boleh mencatat nota kata hubung tersebut. Apa anda faham tentang kata hubung? Kata hubung boleh dibahagi kepada kategori iaitu kata hubung gabungan dan juga kata hubung pancangan. Di bawah kata hubung pancangan pula dibahagi kepada kata hubung pancangan relatif, komplement dan juga keterangan. Untuk lihat secara terperinci di mana kata hubung gabungan ini merupakan jenis kata yang berhubungkan dua klausa ataupun lebih yang sama tara sifatnya. Kemudian ayat yang terbentuk yang menggunakan kata hubung gabungan ini kita sebut sebagai ayat majemuk gabungan. Contoh kata hubung iaitu dan, atau, tetapi, serta, lalu, malahan, sambil, kemudian. Contoh ayat, Cikgu John mengemas rumah merupakan klausa. Dan bininya membasuh pakaian juga merupakan klausa. Kemudian kedua klausa ini dihubung dengan gunakan kata hubung dan, maka terbentuklah ayat majemuk gabungan. Begitu juga dengan contoh ayat 2, bukan encikku sahaja pemurah, malahan anaknya juga dermawan, juga merupakan hasil daripada cantuman dua klausa dengan kata hubung malahan, maka terbentuklah ayat majemuk gabungan. Kata hubung pancangan relatif iaitu berfungsi menghubung klausa utama dengan satu klausa kecil yang lain, dan bentuk kata hubung jenis ini ialah yang. Contoh ayat, pemuda yang kena tangkap itu telah diberi amaran. Nombor 2, budak yang sedang membaca itu adik saya.
Kita juga mengkaji definisi ataupun konsep klausa menurut Niksa Fakariam 1987, iaitu merupakan satu rangkaian perkataan yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Menurut Asma Haji Omar 1982, iaitu unit di atas prosa dan juga di bawah ayat. Menurut Ramina Sabran 1989, iaitu merupakan satu unit ataupun konstituen ayat yang mempunyai subjek dan predikat. Akan tetapi klausa ni boleh dibahagi kepada dua, iaitu boleh berdiri sendiri dan juga tidak boleh berdiri sendiri. Yang boleh berdiri sendiri seperti contoh, kamu sungguh berani. Maksudnya ayat ini sudah jelas maksud. Nombor 2 pula tidak jelas maksud masih merupakan ayat gantung, iaitu contoh melawan perompak itu membaiki kapal terbang, iaitu definisi klausa. Kata hubung pancangan komplement iaitu berfungsi untuk menghubungkan satu klausa yang menjadi komplement atau pelengkap pada suatu klausa utama. Contoh kata komplement iaitu bahawa dan juga untuk. Contoh ayat, guru menyatakan bahawa muridnya sangat rajin. Nombor 2, kita harus sentiasa ingat bahawa hidup di dunia ini sementara sahaja. Kata hubung pancangan keterangan menghubungkan klausa yang menjadi keterangan pada satu klausa utama. Contoh kata hubung pancangan keterangan iaitu kerana, sekiranya, andai kata, ketiga dan sebagainya. Dan contoh ayat iaitu Cikgu Julia dipuji kerana rajin bekerja. Nombor 2, pencuri masuk rumah itu ketika penghuninya sedang nyenyak tidur. Jadi rumusan untuk pengajaran kata hubung pada kali ini dapat dirumuskan bahawa kata hubung boleh berfungsi menghubungkan perkataan dengan perkataan, menghubungkan rangkai kata dengan rangkai kata dan juga menghubungkan ayat dengan ayat. Latihan pertama, murid perlu mengenaraikan kategori kata hubung dalam buku latihan. Latihan 2, murid diminta membina ayat dengan kata hubung yang dipelajari. Untuk latihan pengukuhan di mana bolehlah isi petak kosong dengan kategori kata hubung yang sesuai dan yang sudah dipelajari. Selamat mencuba. Okey, ini adalah jawapan, tetapi pelajar ataupun anak murid dikehendaki buat sendiri dulu. Sudah siap baru semak dengan merujuk kepada jawapan tersebut. Baiklah, terima kasih kerana sudi menonton channel Cikgu Liu dan semoga bermanfaat kepada semua. Kalau boleh, subscribe supaya anda tidak ketinggalan semua video Cikgu upload, dan jumpa lagi pada video akan datang. Terima kasih.